Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif telah berkata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, buku surat 153, perenggan yang terakhir, berdamaikanlah orang yang berselisihan. Hendaklah anda mendamaikan perselisihan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, kerana perdamaian yang seperti itu mempunyai kelebihan pahala di atas pahala semua yang sunat daripada salat dan puasa dan lain-lain lagi, terutama sekali perselisihan di antara ayah dengan anaknya atau di antara kerabat dengan kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu. Awas pula anda dari memfitnahkan antara dua orang muslim dengan membuat namimah atau membawa mulut atau mengumpat dan sebagainya yang boleh membuat mereka berselisih dan bermusuh, kerana dosanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namimah iaitu anda menceritakan bicara seorang kepada yang lain, yakni membawa mulut dengan bermaksud jahat supaya mereka bermusuhan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga seorang yang mengadu domba, yakni membawa cakap orang kepada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda lagi, abghadakum ila Allah taala al-masyauna bainal ahibbati bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Sebenci-benci orang di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang membawa mulut di antara para kawan yang baik dengan namimah, lalu dengan itu mereka berselisih. Dan ribah pula iaitu anda menyebut keburukan seorang kawan di belakangnya, dan jika dia hadir di tempat itu maka anda tidak menyebut kekurangannya, sama ada dapat difahami sebutan itu ataupun dengan berisyarat, iaitu sindiran ataupun dengan tulisan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Semua orang muslim kepada muslim yang lain menjadi haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Beliau bersabda lagi, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu, yakni menyebut keburukan orang, adalah lebih berat daripada berzina. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan firman ini kepada Nabi Musa alaihi salam, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Siapa yang mati sedang dia telah bertaubat daripada ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir memasuki syurga. Dan siapa mati masih suka membuat ghibah, maka dia adalah orang yang pertama memasuki neraka. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengingatkan kita tentang hak-hak persaudaraan ataupun perkara-perkara ataupun sifat-sifat seorang muslim yang perlu untuk kita hiasi diri kita dengannya, yang mana yang telah beberapa antaranya yang telah disebutkan pada pengajian yang lalu adalah berterima kasih atas pemberian orang, bergembira dengan pemberian tersebut, dan kalau boleh, kalau mempunyai kemampuan untuk membalas daripada pemberian tersebut, kalau tak
balaslah dengan berdoa sehingga kita merasakan doa itu sesuai dengan pemberian yang telah diberikan. Dan antara yang disebutkan juga adalah bagaimana untuk kita cuba jaga perasaan orang-orang Islam, jangan sampai kita mengecilkan hati mereka, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, ataupun mengecilkan hati mereka dengan mungkin tidak menerima daripada pemberian yang mereka berikan. La ilaha illallah. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita jangan kita mengutuk diri kita sendiri, iaitu jangan kita mendoakan keburukan pada diri sendiri ataupun pada ahli keluarga ataupun pada harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hatta kepada binatang, hatta kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bernyawa. Nah, di sini Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita untuk mendamaikan orang-orang yang berselisihan. Dalam ayat Al-Quran, subhanallah, Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa aslihu. Dalam bahasa Arab, aslaha iaitu mendamaikan, satu orang mendamaikan. Aslaha, dua orang mendamaikan. Kalau fa'aslihu, ramai-ramai mendamaikan akhawaikum, dua saudara. Nak menunjukkan kata para ulama, iaitu hatta kalau terpaksa berkumpul seluruh orang-orang yang beriman hanya untuk mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh, maka perlu dilakukan. Punya berat, punya Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan betapa besar pahala dan betapa pentingnya untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisihan ataupun bergaduh. Hatta kalau terpaksa berkumpul seluruh orang Islam daripada satu dunia untuk mendamaikan dua orang, maka perlu dilakukan. Akan tetapi kita ambil remeh perkara ini. Kita ambil remeh perkara ini. Kerana apa? Kerana kita tak rasa akan kepentingan tersebut. Dan kadang-kadang kita rasa macam benda tu dah tak boleh nak buat apa. Kita give up sebelum bercuba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkataan yang disebutkan oleh manusia, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali perkataan-perkataan yang mengajak manusia untuk bersedekah ataupun perkataan-perkataan yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, ataupun perkataan-perkataan orang yang mendamaikan dua orang yang berselisihan. Guru kami bila menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan bahawa dalam seharian adakah perkataan kita ini tergolong daripada kategori yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai perkataan yang baik. Dalam seharian daripada pagi kita bangun sampai malam kita tidur, adakah apa yang kita sebutkan itu mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, ataupun mendamaikan dua orang yang sedang berselisihan? Kalau tak, la khairah, kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada kebaikan dalam perkataan tersebut. Nah, jadi disebutkan di sini tiga perkara, walaupun ada banyak lagi perkara-perkara yang baik boleh dilakukan, akan tetapi disebutkan tiga perkara ini secara khusus nak menunjukkan bahawa ia merupakan antara perkara yang terbaik yang boleh dilakukan, iaitu mendamaikan dua orang yang sedang berselisihan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka secara umum, apa-apa yang mengajak mendekatkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, menunjukkan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik. Tapi kemudian disebutkan pada tempat ini, ajak manusia untuk bersedekah, ajak manusia untuk melakukan kebaikan ataupun memperbaiki ataupun mendamaikan orang yang berselisihan. Kita sebenarnya daripada dalam, kalau kita tengok dalam ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita, kita tahu ramai ahli keluarga, adik-beradik, sahabat andai, kawan kerabat, jiran yang ini
berselisihan dengan ni, yang ni dah berapa lama tak bercakap dengan ni, yang ni dah berapa lama tak bertegur dengan ni. Kadang-kadang masalah dia kecil, yang ni exit grup, keluar daripada grup WhatsApp, kadang sebab hanya satu benda yang orang ni cakap, tapi dia makan hati dan tak ada siapa pun ambil kisah dan biar macam tu. Berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, yang mana Nabi dalam bab yang sebelum ini kita sebutkan tak boleh nak meninggalkan ataupun berjauhan ataupun tidak bertegur sapa dengan orang Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Tapi kadang-kadang perkara-perkara macam ni dibiarkan, benda sikit tapi dibiarkan, tak disettlekan sebulan, 2 bulan, kadang makan tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Benda ni start kecil je. Tapi seperti mana yang berlaku kepada kaum Aus dan Khazraj, iaitu mereka mula berperang kerana perkara yang kecil. Kabilah dekat kota Madinah, diorang berperang mulanya sebab kecil, tapi disebabkan tak satu sebab asabiyah, iaitu sifat perkauman mereka yang kuat, dan satu lagi sebab tak ada siapa yang nak ke depan, nak beranikan diri untuk nak selesaikan masalah. La ilaha illallah. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini, mendamaikan orang yang berselisihan. Satu, menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Yang kedua, betapa tingginya pahala yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendamaikan 2 orang ataupun 2 kelompok ataupun 2 kumpulan yang bergaduhan, ataupun dia sendiri yang memulakan. Kalau dia berselisihan dengan orang lain, dia yang merendahkan diri dia yang take the initiative untuk nak mulakan perdamaian tersebut, maka dia akan, orang yang mulakan perkara yang baik itu akan mendapat pahala yang lebih. Dan betapa bahayanya orang yang kekal berselisihan. Jadi kalau tengok kadang-kadang perkara yang kecil, disebabkan perkara yang kecil kita tak tegur dengan kawan kita, disebabkan perkara yang kecil kita jadi tak kuasa nak message dia, disebabkan perkara yang kecil yang mungkin kita terasa kita tak, sebelum ni mungkin kita boleh nak call adik-beradik ataupun saudara mara, tapi disebabkan ada perkara yang berlaku, benda tu kecil je sana, tapi kita ingat, kita tahu disebabkan perkara tu kita tak kuasa nak call dia, kita tak kuasa nak reply dia message, kita tak kuasa nak ziarah dia bila kita ada masa nak ziarah. La ilaha illallah. Nah, dan betapa bahayanya kalau seseorang itu menjadi sebab api permusuhan dan api perbalahan di antara 2 orang ataupun 2 kumpulan. 2 orang apatah lagi 2 kumpulan. Dan betapa ruginya orang-orang yang suka mengadu domba sehingga 2 orang itu bergaduh. Kerja dia tak ada kerja lain, dia punya cup of tea dia suka buat orang gaduh. Dia dengar sini, dia dengar situ, dia kumpul, dia bawa cerita bagi orang yang bergaduh. Suka tengok orang gaduh. La ilaha illallah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan secara umum, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berselisih antara satu sama lain. Jangan disebabkan perbezaan pendapat menjadikan kamu itu berpecah antara satu dengan yang lain. Kena belajar untuk agree to disagree. Memang perbezaan pendapat ni tak boleh nak dielakkan. Setiap orang ada pendapat masing-masing, setiap orang ada cara masing-masing, setiap orang ada cara nak melakukan sesuatu perkara itu dengan cara yang lebih dia sukai ataupun lebih dia rasa selesa untuk melakukan perkara tersebut. Akan tetapi perbezaan cara ataupun pendapat itu tak sepatutnya membuatkan seseorang itu jadi berselisihan. Tak boleh nak agree with certain things. Disebabkan itu, hatta di kalangan para ulama ataupun Nabi SAW menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah, perbezaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmah. Maksudnya bukanlah ada perbezaan pendapat itu untuk berpecah, tapi perbezaan pendapat ataupun cara untuk melakukan sesuatu perkara itu agar supaya memudahkan keadaan. Ada banyak option untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi Nabi menyebutkan wala tanaza'u fatafshalu. Dan yang lagi satu, kadang-kadang perbezaan pendapat ini ataupun agree to disagree apabila kita bersifat lapang dada ataupun seseorang itu mempunyai ilmu yang lebih luas. Sebab itu dalam kaedah fiqh disebutkan idza tasa'al ilm qalla inkaru. Apabila seseorang itu mempunyai ilmu ataupun pengalaman yang lebih luas, maka dia akan kurang untuk disagree dengan orang lain. Kadang-kadang
contoh, dulu masa saya belajar kat Cape Town, orang Cape Town ni dia berbangga. Semua orang berbangga dengan negara sendiri, tapi orang punya berbangga tu lain macam. Dia kata, guru tak ada tempat yang lebih cantik daripada Cape Town. Kita tak jadi masalah kalau dia nak kata Cape Town paling cantik. Kalau dia nak pernah pergi Malaysia, dia pernah pergi tempat-tempat lain, negara-negara lain, bolehlah kan dia nak cakap Cape Town paling cantik. Ni dia tak pernah keluar, hantar dia pergi Cape Town, jumpa Johannesburg pun dia tak tahu sampai, Durban pun dia tak tahu sampai, dia tak cakap. Jadi, tapi manusia kadang-kadang macam tu, dia terlalu berbangga dengan sama ada pendapat ataupun apa-apa perkara yang terkait dengan dia sehingga menafikan perkara yang lain. Nah, idza tasada ilmu fala inkaruh, apabila ilmu itu semakin luas, pendapat ataupun pandangan ataupun pengalaman itu semakin luas, maka kurang dia akan disegeri dengan orang lain. Kadang-kadang hatta pengalaman kita membesar, kadang-kadang dulu masih jadi ayah seorang anak mula garang, strict dan sebagainya. Tapi bila dah lama-lama, baru kita faham cara untuk nak mendidik dengan cara dengan yang lebih lembut dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu berpecah, jangan kamu berselisih antara satu dengan yang lain. Kerana apa? Kerana dengan itu kamu akan gagal. Gagal ini maksudnya apa? Tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya janji Allah dengan orang-orang yang berjemaah. Yanullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang bersatu. Dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berpecah-pecah. Jadi bila ada perpecahan, sama ada antara suami dan isteri, bila ada pergaduhan ataupun dalam ahli keluarga, di kalangan adik-beradik ataupun di kalangan kerabat yang lebih besar, sahabat dengan sahabat handai dan sebagainya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ditarik. Bahkan rahmat dan juga keberkatan sama ada dalam rezeki ataupun dalam kehidupan itu akan ditarik disebabkan adanya perpecahan ataupun perselisihan yang tidak disettlekan. Waliyadzubillah ta'ala. Dan ialah apabila berlaku ni perselisihan, kalau benda itu kecil tak disettlekan pun boleh jadi besar, apatah lagi perkara-perkara yang besar sampai tak nak berjumpa, sampai tak nak bercakap, sampai tak kisahlah dia ikut jalan dia, aku ikut jalan aku, dah tak nak jumpa dah. Kalau boleh tak jumpa lagi bagus, ahsan. Walaupun pada kadang-kadang adik-beradik ataupun ahli keluarga, kaum kerabat, tapi punya kemarahan tu apabila tidak dikawal sampai kalau tak jumpa, kalau biar seumur hidup aku punya, I live my own life, they live their own life. Hidup orang macam tu bergantilah Allah. Allahu Akbar. Nah, sebab tu dalam bab sebelum ni seperti yang kita dah sebutkan bahawa Nabi larang jangan sampai lebih daripada 3 hari. Jadi kalau marah pada hari pertama, dia ada masa untuk cool down, kemudian ada masa untuk berfikir. Mungkin kita marah sebab ada perkara-perkara lain. Mungkin kita marah sebab pagi tadi tak breakfast ataupun bangun wrong side of the bed, ataupun ada orang cakap satu perkara kita tak puas hati, jadi kita lepaskan ke orang lain. Disebabkan itu orang tu pula yang terasa dengan kita, ataupun orang tu berada dalam keadaan in our shoes, dan ada orang cakap benda yang tak elok kat dia terasa, dia lepaskan kat kita. Disebabkan itu berlakunya pergaduhan ataupun perselisihan faham. Jadi bila kita dapat ambil masa untuk fikir apa yang menyebabkan pergaduhan ataupun perselisihan, maka kita boleh cool down. Tapi bila tak ada usaha untuk berfikir untuk nak mendamaikan, maka ini menjadi lebih teruk. Tapi teruknya itu diangkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang lebih teruk. Dan di sini juga agama Islam mengajarkan kita untuk mengawal akan kemarahan. The fact that Nabi SAW mengingatkan kita jangan marah lebih daripada 3 hari, jangan tak bertegur sapa lebih 3 hari. Maksudnya Nabi nak ajar kita marah tu berpada-pada. Jangan layankan sangat sifat kemarahan tu sampai lama. Iaitu marah boleh, manusia tu biasa, kalau kena tegur ke, kalau kena marah ke, kena ada
ada berlaku perkara yang menyinggung perasaan dia, marah tu satu perkara yang tapi nak kawal sifat marah tu, nak kawal sifat marah tu dan marah pada tempat dia. Tak ada siapa suruh hilangkan terus, matikan terus sifat marah, tapi marah pada tempat dia. Seperti mana yang kita sebutkan juga, marah kerana Allah, sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kemarahan itu pada tempat dia. Dan biasanya kalau orang yang tak boleh nak kontrol kemarahan dia, bila dia tengah marah, bila dia cakap, habis keluar benda-benda yang dia tidak maksudkan untuk nak cakap. Dia akan cakap perkara-perkara yang dia tak niat untuk nak cakap. Bila dia tengah driving, tengah marah, semua orang salah, dia bawa laju, reckless dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan aksiden dan sebagainya. Bila orang yang tak dapat nak kontrol kemarahan dia, bila dia pegang sesuatu benda, habis semua benda dia campak dan cederakan orang-orang yang berada di sekeliling dia. Bila kita buat sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang paling kuat adalah orang yang dapat kontrol kemarahan. Itu orang yang kuat. Orang yang kuat ni bukan orang yang lepaskan kemarahan dia ataupun tunjukkan kekuatan dia, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk menahan kemarahan dia. Pada waktu dia boleh nak balas, dia boleh nak lepaskan ataupun dia boleh nak balas balik, tapi dia tahan, dia kontrol nafsu dia. La ilaha illallah. Dan orang yang paling kuat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang yang lebih berani daripada Rasulullah, tak ada orang yang lebih kuat daripada Rasulullah. Akan tetapi kekuatan Rasulullah itu tidak digunakan untuk membunuh orang ataupun untuk menyakitkan orang dan sebagainya. Dan dalam sirah baginda Rasulullah, hatta dalam peperangan, sepanjang hidup Rasulullah itu, berapa orang yang dibunuh oleh Rasulullah, itu pun orang tu dah memang betul-betul teruklah keadaan dia sampai dibunuh oleh Rasulullah. Tapi yang lain, biasanya Rasulullah tidak akan menggunakan kekuatannya itu untuk menganiayai orang lain ataupun menzalimi orang lain. Antara kisah as-sahabah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib seorang pemuda yang bersifat kepahlawanan lah, iaitu orang yang berani, orang yang kuat. Akan tetapi dalam satu peperangan, apabila satu orang tu ludah pada muka dia, maka Sayyidina Ali berpaling. Pada waktu tu dah nak pancung dah, tapi bila orang tu ludah dekat Sayyidina Ali dan berpaling, terus Sayyidina Ali berpaling. So, ini dah lah tengah perang tu, dah memang kita dalam keadaan marah. Biasanya dalam peperangan kan, kita nak selamatkan diri kita, macam kita nak menang, kita nak bunuh musuh dan sebagainya. Pada waktu itu memang darah memang dah on top of the head dah lebih kurang. Bila kena ludah, lagilah memang terus meleting. Tapi pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib punya jelas, punya clear dia punya intention, iaitu aku nak berperang, nak melawan musuh itu hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keridaan daripada Allah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu aku, iaitu bantai orang, pukul orang, bunuh orang dengan cara yang dia nak. Hatta as-sahabah radhiyallahu anhum, cara nak bunuh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap bunuh orang dengan keadaan yang sempurna, iaitu bukan untuk nak menyiksa, bukan untuk nak iaitu mutilate orang dan sebagainya, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Hatta dalam pembunuhan, yang kita bunuh dalam keadaan profesional, dan setelah dibunuh, setelah selesai peperangan pun dijaga jasad-jasad mereka itu ditanam dan tidak dibiarkan dimakan oleh binatang-binatang buas dan sebagainya. Betapa mulianya Islam, betapa hebatnya agama Islam ni, hatta dalam peperangan dan setelah peperangan dijaga jasad-jasad orang-orang yang memerangi kita, nak menunjukkan kehebatan Islam. Dan kita berbangga dengan agama Islam. Walhasil kat sini nak menunjukkan bahawa bagaimana agama Islam ni mengajar kita untuk menahan akan kemarahan tersebut, dan kalaupun terpaksa nak marah, jangan biarkan lama-lama. La ilaha illallah. Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Imam Bukhari, bahawa doa itu tidak akan dimakbulkan Allah bila antara orang yang berdoa itu ada orang yang memutuskan tali silaturahim ataupun berada dalam keadaan berselisihan, tidak berdamai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Bahkan
bukan hanya doa tidak diterima, amalan-amalan orang yang berselisihan pun akan dibiarkan. Kalau dia tidak berdamai lebih daripada 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan. Dan kita sebutkan tiap-tiap minggu amalan kita diangkat oleh Allah pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi bila tiba hari Isnin atau hari Khamis, malaikat akan persembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Maha mengetahui akan amalan hamba-Nya. Maka apabila ada orang berselisihan, Allah akan mengatakan biarkan orang itu, amalan orang itu yang tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah selagi mana dia tidak berdamai antara saudaranya. Biarlah taala. Dalam hadis lain, Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ni komplain, ya Rasulullah, macam zaman kita lah kot, orang banyak komplainkan, ya Rasulullah, aku ni buat baik dekat ahli keluarga aku, mungkin berikan pertolongan, tak sambungkan silaturahim, walaupun dia tak layan, aku masih lagi layan dia dengan baik dan sebagainya. Jadi apa perlu aku buat, ya Rasulullah? Jadi aku dah cuba berbuat baik dengan dia, cuba untuk nak jaga saling silaturahim, dah bagi hadiah, dah bagi ni, bagi pertolongan dan sebagainya, tapi dia buat tak kisah, buat tak nak, tak ambil pot pun, tak ada nak cakap terima kasih pun, tak ada rasa nak ziarah ataupun nak jaga tali silaturahim tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda bahawa selagi mana kamu melakukan perkara kebaikan tersebut, jaga tali silaturahim, cuba untuk memperbaikkan hubungan tersebut, selagi itu kamu akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya saudara kamu itu hanyalah mencampakkan debu pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Menguntungkan diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka itu, tidak mahu menerima kebaikan yang mana menjadi asbab untuk merapatkan tali silaturahim. Jadi kita buat, maksudnya tak adalah buat, maksudnya kita jaga tali silaturahim. Bila perlu untuk berziarah, kita berziarah. Bila perlu untuk telefon, kita telefon. Bila perlu untuk ziarah, bila sakit ataupun ada kematian, ada pernikahan ataupun kenduri dan sebagainya, kita pergi. Tapi kalau dia tak layan, kita jangan ambil hati. Kita ambil hati. Kerana apa? Kerana dengan kita melakukan perkara tersebut, Allah akan memberi bantuan kepada kita, dan kita tak menguntungkan diri kita. Tapi kalau kita balas juga apa yang dia buat, maka kita pun menguntungkan diri kita seperti mana dia menguntungkan diri mereka sendiri. Biarlah Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Disebutkan salah satu cara untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisihan adalah kita panggil dua-dua. Yang ini kita bukan panggil dua-dua lah, maksudnya kita jumpa A, kita jumpa B. Bila kita jumpa A, kita nasihat kepada A. Kita cakap, cuba untuk redakan kemarahan dia, cakap B itu sebenarnya okey je, cuma mungkin pada hari itu dia marah dan sebagainya, sebab tu dia mungkin mengatakan sesuatu perkara yang mengguriskan hati A ataupun menyakitkan hati A. Itu juga bila kita jumpa B, kita cakap A itu sebenarnya okey je dengan kamu, sayang kamu, suka kamu dan sebagainya. Akan tetapi mungkin berlaku perkara-perkara pada hari tersebut yang menyebabkan dia cakap ataupun lakukan perkara yang menyakitkan hati dan sebagainya. Tapi cakap jangan over sangat, nak maniskan itu sampai dia tahu ni tak betul, ni tipu dan sebagainya. Walaupun tipu dibolehkan sewaktu kita nak mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Antara yang dibolehkan untuk kita bertipu muslihat adalah sewaktu perang. Kalau enemy tanya berapa banyak kekuatan kamu, berapa banyak kamu punya senjata dan tentera, takkan nak bagi tahu kan. So di waktu itu kita boleh tipu. Itu juga sewaktu nak mendamaikan orang, dan itu juga kepada suami yang mempunyai lebih daripada satu isteri. Jadi pada waktu itu dia boleh tipu hilah lah bagi orang. La ilaha illallah. Jadi antara yang paling penting sebelum kita berselisihan dengan orang, cuba sedaya upaya kita tak berselisihan dengan orang. Kita cuba sebaik mungkin. Ini kita semakin lama kita ada experience dan sebagainya, semakin kita berumur dan sebagainya, kita tahu perkara-perkara bagaimana nak mengelakkan perselisihan dengan orang dan sebagainya. Mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan. Jadi perkara-perkara yang kita boleh elak daripada melakukannya sehingga berlaku perselisihan, kita elak.
sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang orang yang mempunyai pengikut, ataupun sebagai orang yang mempunyai hubungan dengan orang lain. Kita cuba untuk tidak melakukan perkara-perkara yang akan menjejaskan hubungan kita dengan orang lain. Kalau boleh kita tunaikan hak orang lain tanpa menuntut hak kita. Kita cuba tunaikan hak orang lain tanpa menuntut hak kita. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tak sempurna iman seseorang itu sehingga dia menyukai untuk orang lain apa yang dia sukai untuk diri dia sendiri. Dia tak cakap kepada orang lain dengan cara yang mana dia tak suka orang lain cakap dengan dia. Dia tak buat kepada orang lain dengan cara yang mana dia tak suka orang lain buat kepada dia, dan sebagainya. La ilaha illallah. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan mengatakan, jangan suka menganiayai orang. Awas anda jangan bersifat zalim, kerana kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, terutama sekali menzalimi hamba Allah, kerana sesungguhnya dialah suatu kezaliman yang tidak akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin katsirah wa ya'ti wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu akhadha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atihi thumma yuqdhafu bihi finnar. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang muflis dari umatku ialah siapa yang datang di hari kiamat membawa banyak hasanah, iaitu pahala, tetapi dia datang sudah memukul si fulan, sudah memaki si fulan, merampas hak si fulan, lalu Allah mengambilnya untuk diberikan orang ini dari hasanahnya dan orang itu daripada hasanahnya, sehingga apabila sudah habis semua hasanahnya, diambilnya pula sayyiatnya, iaitu dosa-dosa orang itu, dan dilompokkan ke atas dosa-dosanya. Kemudian dia pun dilontarkan ke dalam api neraka. Jika anda terjebak di dalam sesuatu kezaliman terhadap seseorang, maka hendaklah anda mencari jalan untuk keluar daripadanya, sama ada dengan membiarkannya menjalankan kisasnya jika dia itu dari jenis kezaliman pada tubuh badan, ataupun dengan meminta dihalalkannya jika dia itu dari jenis kezaliman kehormatan diri, ataupun dengan mengembalikan apa yang diambilnya jika dia itu dari jenis kezaliman harta benda. Tersebut di dalam sebuah hadis, man kanat alaihi li akhihi madlamatun falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yawmun la dinara fihi wa la dirham innama hiya alhasanat wasayyiat. Barang siapa menanggung kezaliman buat saudaranya, hendaklah segera dia meminta dihalalkan daripadanya sebelum tiba hari yang tiada lagi berguna wang ringgit selain daripada hasanah dan sayyi'ah, iaitu balasan pahala dan celaka. Jika anda tidak dapat mengembalikan setengah kezaliman itu, hingga sama sekali tidak mungkin, meskipun sudah mencuba dengan berbagai-bagai cara, maka hendaklah anda menunjukkan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kefakiranmu dan ketidakterdayaanmu agar si zalim itu merelaimu. Kemudian hendaklah anda memperbanyak doa dan istighfar terhadap orang yang terzalim itu. Hendaklah anda menghindarkan diri dari mengalirkan darah kepada Muslim, merosakkan barang-barangnya dan harta bendanya, baik pada masa keghaibannya maupun masa kehadirannya, sebagaimana anda menghindari semua itu buat dirimu. Sebab siapa yang membantu orang Muslim, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, dan siapa menyanyiakan orang Muslim, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakannya. La ilaha illallah. Sebelum disebutkan tentang menganiayai orang lain, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang sifat namimah dan ghibah, dua perkara yang biasanya menjadikan sebab orang berpecah antara satu dengan yang lain, orang tidak berdamai antara satu dengan yang lain. Satu suka mengadu domba, sebutkan di sini mengadu domba, bawa cerita A kepada B sehingga B bergaduh dengan A dan sebagainya. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba.
Sebab tu Islam, subhanallah, daripada awal lagi dah didik manusia ni sebelum sampai kepada dosa-dosa seperti ribah dan namam, ribah dan mengadu domba ni. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah dah letak pagar sebelum sampai dekat dosa-dosa yang teruk tu, dah letak pagar. Dalam hadis Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan perkara yang baik ataupun berdiam diri. Daripada awal lagi dah tak sebut lagi dosa-dosa ni semua. Daripada awal cakap benda yang baik, tak ada benda baik nak cakap, kalau berdiam diri. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan ataupun salah satu tanda kesempurnaan orang-orang yang beriman adalah dia tidak menyebutkan perkara yang dia tak ada, yakni tak ada urusan dengan. Kita kadang-kadang orang cakap sibuk kan, tanya dia adalah orang nak cakapkan sebelah kita buat hal kita ni, tak semua benda orang sebelah ni cakap dia nak tahu, orang sebelah ni cakap dia nak tahu, orang tu cakap dia nak tahu, grup ni cakap dia sibuk nak baca. Kadang-kadang tak sebut pun nama dia kan, sibuk nak kadang-kadang kita pun ada banyak grup sekarang, semua grup nak baca. Dia adalah benda tu, kalau tak ada keperluan, kalau benda tu penting, dia akan datang kepada kita directly. Kalau tak ada, tak rugi untuk tak baca. Tapi yang rugi ni kalau kita tak baca Quran, kalau rugi ni kita tak baca hadisnya Rasulullah, rugi kalau kita tak baca kalam-kalam orang-orang salih yang mana ianya membersihkan hati, ia menyejukkan hati kita, menggembirakan hati kita dan sebagainya. Tapi kita sibuk nak tahu orang ni cakap apa, orang tu cakap apa, berita cakap apa dan sebagainya. Benda tu tak ada mendatangkan apa-apa, dia tak efek diri kita sangatlah. Bolehlah nak cakap tak efek sangat, sebenarnya memang tak efek pun. Seperti mana efeknya kalau kita tak dengar kalam Allah, efeknya kalau kita tak dengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam daripada awal dah kontrol dah. Jadi benda yang tak perlu kita tinggalkan, benda yang perlu kita buat. Apatah lagi perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Abghadukum ila Allah taala al-masyauna bainal ahibbah bin namimah. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa mulut di antara dua kawan yang baik sehingga ianya yakni splitkan, iaitu memecah belahkan di antara dua orang tersebut. Sekarang ni bukan hanya memecahkan kawan, bahkan merosakkan keluarga antara suami dan isteri dan sebagainya. Waliyadzubillah ta'ala. Kat sini firman yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Musa, man mata ta'iban min al-ghibah fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. La ilaha illallah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia dah bertaubat pun daripada ghibah, dia orang yang akhir masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dah bertaubat. Orang yang tak bertaubat meninggal dunia dalam keadaan masih lagi mengumpat orang lain, dia orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mohon betul-betul kita meraih daripada Allah Subhanahu wa taala betul-betul agar supaya walaupun terkadang kita banyak kali tergelincir, kadang-kadang banyak kali nak selamatkan diri daripada ghibah ni bukan satu perkara yang mudah. Kita dah basically dah dibesarkan dengan sekeliling yang la ilaha illallah, dalam perbualannya, dalam WhatsApp-nya, dalam Facebook-nya, dalam internet dan sebagainya. Kita dah dibesarkan dengan perkara tersebut. Nak elak dia dah macam second nature, dah jadi macam nafas kita dah. Mengumpat daripada pagi sampai petang tu, at least sekali akan terjebak dalam conversation yang macam tu. Tapi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar jujur, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Kalau kita walaupun kita tergelincir banyak kali dalam ribah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu untuk nak memaafkan kita selagi mana kita tak jemu nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta daripada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menangis merayu daripada Allah agar kita dilepaskan. Bahkan bukan hanya daripada ribah, daripada sifat-sifat lain yang menjadi hijab di antara kita dengan Allah, menjadi hijab di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menzalimi orang lain, yang mana orang yang menzalimi orang lain pada hakikatnya menzalimi diri dia sendiri. Apabila dia menzalimi orang lain, dia yang akan menyusahkan diri dia sendiri kat dunia lagi sebelum dia akhirat.
Dan apabila tiba di akhirat, kalau dia tidak menghalalkan ataupun meminta maaf daripada orang-orang yang dia menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala sama ada akan ambil pahala dia bagi dekat orang yang tidak dizalimi, dan kalau dia dah tak ada pahala, tak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diambil dosa daripada orang yang dia zalimi itu dan diberikan kepada dia. Sebab apa? Sebab akhirat nanti tak ada ringgit Malaysia, tak ada gold coin, tak ada Singapore dollar. Hanya yang ada adalah hasanat dan sayyiat. Alhamdulillah taala. Jadi kalau boleh, terutamanya kezaliman yang kita lakukan sesama manusia ni, settlekan dekat dunia, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, bahkan orang yang memaafkan orang lain akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau tak silap, satu riwayat menyebutkan bahawa satu orang ni ke akhirat nanti, bila dia dimasukkan ke dalam syurga, dia nampak satu istana yang besar. Kemudian ditanyakan kepada apakah mahal, apakah bayaran untuk mendapatkan istana ni. Dia kata, sebelum ini istana ni untuk kamu, ataupun ditulis untuk kamu, tapi disebabkan ada orang datang nak minta maaf kepada kamu, kamu tak maafkan, kamu tak terima keuzuran yang diberikan kepada kamu, maka kamu terlepas daripada mendapat istana tersebut ataupun rumah yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang minta maaf kepada kita, dia bagi keuzuran, walaupun kadang-kadang kita rasa keuzuran dia tu lame, maafkan dia, maafkan dia, kerana kita nak kemaafan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita maafkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan cari sebab yang kecil untuk maafkan kita. Tapi kalau kita susah nak maafkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih bersikap adil bila nak maafkan kita. Waliyadillah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian kalau kita tak mampu untuk nak mengembalikan kezaliman yang kita lakukan, contohnya kalau kita ambil duit orang, ataupun kita telah mengumpat orang lain, dan mengumpat bukan sikit-sikit punya, kita mengumpat dekat Facebook, habis semua dah viral. Semua kawan-kawan kita semua tahu apa yang kita cakapkan tentang simpulan dan simpulan. Maka kita perlu minta maaf daripada dia, dan kalau kita boleh untuk nak settlekan ini secara open, secara public, seperti mana kita dah malukan dia secara public, kita cuba untuk nak kembalikan maruah dia secara public. Kalau kita dah terambil duit dia, kalau boleh kita return balik duit dia. Kalau kita tak mampu, katalah orang tu dah meninggal dunia, kita berbuat baik kembalikan duit itu kepada ahli keluarga dia ataupun ahli waris dia. Kalau semua dah tak boleh, semua jalan dah tertutup, maka kita banyakkan doa ataupun kita sedekahkan duit yang kita ambil daripada orang tersebut yang kita belum pulang. Kita sedekahkan itu dan kita niatkan kepada orang tersebut. Pahala itu diniatkan kepada, pahala duit yang kita sedekahkan itu diniatkan kepada orang yang kita ambil duit itu yang kita tak pulangkan. Dan kemudian kita doa merayu daripada Allah agar dicampakkan dalam hati orang tersebut untuk memaafkan kita. Maka apabila kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain tak mampu untuk kita nak settlekan sewaktu dia hidup, maka kita banyak berdoa kepada Allah dan kita banyak menghadiahkan pahala-pahala kita sewaktu kita di dunia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dalam hati dia untuk memaafkan kita. Kemudian Imam Haddad, yang terakhir hak di antara sesama muslim ataupun sesama manusia yang terakhir yang perlu untuk dielakkan adalah untuk mengalirkan darah kaum muslimin waliyadillah tabaraka taala tanpa hak. Antara perkara dosa-dosa yang paling besar adalah untuk membunuh seorang Islam yang lain waliyadillah tabaraka taala, ataupun merosakkan harta bendanya, sama ada dia ada ataupun dia tak ada. Bahkan kita reda terhadap pembunuhan satu orang walaupun kita tidak ada di situ, kita akan syarik. Disebutkan ittaqun nar walau bisyaqi tamrah, ataupun takutlah api neraka ataupun takutlah azabnya Allah Subhanahu wa taala terhadap pembunuhan seseorang itu walaupun membantu untuk menunjukkan, katalah ada orang zalim nak bunuh satu orang, lepas tu kita buat isyarat,
Lepas tu orang zalim tu bunuh orang tersebut hanya dengan isyarat tunjuk kita, maka kita akan dianggap sebagai pembunuh juga oleh Allah. Bahkan kalau ada orang yang dibunuh dekat barat, kita berada dekat kiri, kita rela, kita dengar cakap padan orang tu, dia buat macam ni, dia buat macam ni, maka kita pun akan share juga daripada pahala dosa pembunuhan tersebut oleh Allah. Maka kita jangan suka-suka nak suka atas apa yang berlaku pada orang lain, dan jangan dan sentiasa untuk letakkan diri kita dalam keadaan orang lain sewaktu perkara-perkara buruk yang berlaku kepada mereka, dan kita doakan agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala membantu mereka. Kerana kalau kita sentiasa membantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kita sentiasa memberi perhatian kepada orang lain, perhatian terhadap orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan perhatiannya kepada kita. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan pada fasal yang seterusnya perihal nasihat terhadap kaum muslimin. Sentiasalah menasihati kaum muslimin. Hendaklah anda menyampaikan nasihat yang baik kepada setiap muslim dan muslimah, dan kemuncaknya anda tidak menyembunyikan sesuatu apapun daripadanya, terutama sekali ketika anda tahu bila mendedahkan suatu hal kepadanya, maka dia akan memperoleh kebaikan atau terselamat daripada bencana yang mungkin menimpanya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Termasuk nasihat bila anda bercakap terhadap setiap muslim pada masa gaibnya sama ada masa hadir bila anda bersikap, termasuk nasihat bila anda bersikap terhadap setiap muslim pada masa gaibnya sama dengan masa hadirnya. Jangan sampai anda tunjukkan muka manis di hadapannya, manakala anda menyimpan yang lain pula di dalam hatimu. Jika seorang muslim minta nasihatmu dalam sesuatu urusan dan anda mengetahui yang betul adalah berlawanan dengan apa yang dikemukakan di waktu itu, maka hendaklah anda memberikan pandanganmu yang menunjukkan adanya sifat yang bertentangan dengan nasihat bila anda menyimpan dengki terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai-bagai kelebihan kepadanya. Asalnya anda merasa tidak senang apabila Allah memberikan kenikmatannya kepada salah seorang daripada hamba-Nya, sama ada nikmat itu pada agamanya ataupun pada dunianya. Kemuncak penyakit ini ialah bila anda mencita-citakan kehilangannya kenikmatan itu daripadanya. Ada suatu berita yang warid daripada Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya perasaan dengki itu memakan hasanat, iaitu pahala, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Sebenarnya orang yang ditipu penyakit dengki itu menentang Tuhan pada kerajaannya dan pentadbirannya, seolah-olah dia berkata dengan lisan logiknya, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah meletakkan kenikmatan itu bukan pada tempatnya. Akan tetapi tidak mengapa kalau kita merasa rifqah, iaitu bila anda melihat suatu nikmat Allah diberikan pada salah seorang dari para hamba-Nya, lalu anda memohon Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberimu seperti nikmat tersebut. Kat sini Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad secara umum mengingatkan kita tentang sentiasa memberi nasihat ataupun sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nasihat ini lebih kepada kebaikan, apa-apa yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain, iaitu apabila kita mengingatkan orang tersebut agar supaya jangan tinggal melakukan perkara yang baik, ataupun mengingatkan orang tersebut jangan berterusan melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan kepada dirinya. Kemuncaknya anda tidak menyembunyikan sesuatu apapun daripadanya, terutama sekali ketika anda tahu bila mendedahkan suatu hal kepadanya, maka dia akan memperoleh kebaikan. Maksudnya dengan kita bagi tahu itu, dia akan dapat kebaikan. Kadang-kadang kita tahu kan, kalau dia buat macam ni, dia akan dapat keuntungan. Tak, apa, simpan dengan dia untung. Tak nak, aku untung tak, dia tak boleh. Macam tu. Itu daripada hal dunia. Ataupun daripada segi hal akhirat. Kita ingat, kita cakap dengan dia, contohnya dia minta nasihat, nak masukkan anak sekolah ke apa, dia tahu sekolah A dengan sekolah B.
sekolah A tu bagus, sekolah B tak bagus. Dia tak nak orang tu masukkan sekolah anak dia sekolah A sebab apa? Sebab dia tahu sekolah tu bagus lah. Tu orang ada hasad, hati dia tak bagus. Dia tak nak bagi tahu apa yang lebih baik untuk orang lain. Apa? Kalau dalam bahasa kiasu, kiasu, dia tak nak orang lain dapat benda yang baik. Alhamdulillah, tabaraka. Naam, termasuk nasihat bila anda bersikap terhadap setiap Muslim pada masa gaib ni sama dengan hadir ni. Maksudnya kita tak bertalang dua muka. Apa yang kita tunjukkan sewaktu di hadapan dia, itu juga yang kita sebutkan pada orang lain sewaktu ketiadaannya. Apa yang kita tunjukkan di hadapan dia sewaktu kita berada di depan dia, dalam hati kita pun sama. Maksudnya ada sifat kejujuran antara satu dengan yang lain. Bahkan tidak dipanggil seorang itu sufi, melainkan ataupun tidak dipanggil seseorang itu benar dalam kehendaknya, melainkan apabila dikeluarkan segala apa yang terdapat dalam isi hatinya itu diletakkan dalam satu pinggan ataupun satu bekas. Apabila ditunjukkan kepada setiap orang, dia tak ada rasa malu. Sebab apa yang ditunjukkan dekat orang, apa yang dicakap, apa yang dia buat dan apa yang tersimpan dalam hati dia benda yang sama. Kalau kita dah boleh sampai tahap macam tu, barulah kita digelar sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Kalau nak sebut ahli tasawuf, baru first level lah masuk. Jadi kita balil insan ala nafsihi basirah, setiap manusia tahu keadaan masing-masing, dan lebih utama, lebih afdal untuk kita sibukkan diri dengan keadaan diri kita, memperbaiki keadaan diri kita, kerana kita sendiri tahu keadaan diri kita sendiri. Jika seorang Muslim minta nasihatmu dalam sesuatu urusan dan anda mengetahui yang betul adalah berlawanan dengan apa yang dikemukakan di waktu itu, maka hendaklah anda memberikan pandangan. Ini antara sifat-sifat berani. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri ataupun Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan daripada sifat berani ini datang banyak sifat-sifat yang mulia. Daripada sifat berani datang sifat dermawan. Kerana orang yang dermawan, dia berani untuk nak berikan kepada orang lain hatta dalam keadaan dia memerlukan. Sebab tu Rasulullah orang yang paling berani. Bila dibagi satu badui datang, ya Rasulullah, bagi aku pemberian yang kamu dapat daripada Tuhan kamu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah kata apa? Kamu tengok antara dua lembah ni ada binatang, kambing dan sebagainya, untuk kamu. Ini kemudian badui ni balik ke kampung dia, bagi tahu dekat dia punya family, dia cakap aku kembali daripada seorang yang memberi pemberian yang tak takut kefakiran. Maksudnya sifat berani terkait dengan sifat berani dalam kita punya pemberian, dalam kita memberi nasihat kepada orang lain, dalam kita menegur orang lain sewaktu dia berada dalam kesalahan, tapi dalam keadaan hikmah, dalam keadaan yang bijaksana, dalam keadaan lemah lembut dan sebagainya. Maka sifat berani ini merupakan satu sifat yang mulia, yang mana daripadanya datang banyak sifat-sifat yang lain di dalam Islam. Dan sifat jubn, sifat penakut juga datang lahir daripada sifat penakut ini. Banyak sifat-sifat yang buruk, sifat bakhil, sifat tak nak menegakkan kebenaran, tak nak memberikan nasihat yang benar dan sebagainya. Orang kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita sifat berani dengan sebenarnya, sehingga datang daripada sifat itu banyak sifat-sifat yang mulia. Dan diingatkan tentang sifat hasad. Jangan kita bersifat hasad kepada orang lain, kerana orang yang bersifat hasad ini tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Orang yang nak menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain tak boleh bersifat hasad. Sebab apa? Kalau dia bersifat hasad, dia tak puas hati. Nampak orang berada nikmat, dia tak akan dia tak puas hati. Jadi dia tak akan jadi orang yang menyampaikan manfaat kepada orang lain. Dan sifat ini dah dibahaskan rasanya sebelum ini. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan terharu dengan pujian orang lain. Baca sikit. Apabila ada orang yang memujimu, hendaklah anda merasakan benci di dalam hatimu terhadap pujian itu. Kemudian jika dia memujimu tentang apa yang ada pada dirimu, maka ucapkanlah Alhamdulillah.
Apabila ada orang memujimu, hendaklah anda merasakan benci di dalam hatimu terhadap pujian itu. Kemudian jika dia memujimu tentang apa yang ada pada dirimu, maka ucapkanlah Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah yang telah melahirkan yang baik dan menutup yang buruk dari dirimu. Tetapi jika ada orang memuji-mujimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka hendaklah anda mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau menghukumku sebab apa yang mereka katakan itu, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tiada mengetahui, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan itu. Adapun anda sendiri, jangan suka memuji-muji orang, kecuali jika anda yakin dengan kepujianmu itu, orang itu akan menambah cergas dalam melakukan yang baik-baik, ataupun memang dia seorang yang banyak kelebihannya, namun dia tiada mengetahui yang dirinya itu seorang yang utama, lalu anda memujinya untuk mengenalkan kelebihannya itu kepada orang lain, tetapi dengan syarat anda terselamat dari bahaya dusta, dan dia yakin orang yang terpuji itu terselamat dari bahaya membangga diri dan terpedaya. Kemudian jika anda hendak menasihati seseorang dalam sesuatu perkara yang disampaikan kepadamu, hendaklah anda menariknya ke tempat yang sepi, tiada orang lain yang dapat mendengar apa yang anda bicarakan. Okey, yang ini dah bab lain. Dalam pepatah ataupun dalam syair disebutkan, la afrah bil madh wa la tat'ab min ad-dam. Jangan stop kat bawah tu. Pengajian akan datang, kita akan start dekat perengan yang terakhir. Kemudian jika anda dalam syair disebutkan bahawa la tat'ab min ad-dam wa la tafrah bil madh. Jangan kamu terkesan dengan celaan orang, jangan kamu berbangga dengan pujian orang. Jangan kita penat dengan caci maki orang, dengan kutukan orang, dan jangan kita berbangga dengan pujian orang. Sebab manusia ini biasalah sifat kita, orang puji kita suka, tapi bila orang marah kita, orang tegur kita, orang cakap tentang keburukan kita, kita tak suka. Tapi yang sebetulnya sebaliknya, bila orang cakap benda yang tak baik tentang kita, kalau ianya betul, kita cuba perbaiki. Kalau ianya tak betul, maklum, tak jadi masalah. Orang cakap benda yang kita tak tahu, jadi tak perlu untuk kita nak marah balik dia dan sebagainya. Bahkan orang-orang saleh ni nak didik sifat-sifat mulia dalam diri mereka. Mereka akan upah orang lain untuk caci maki mereka di hadapan khalayak ramai, supaya mereka dah terbiasa dengan perkataan-perkataan yang tak elok ditujukan kepada mereka, sehingga bila orang lain betul-betul marah mereka, mereka tak terkesan. Ajib kan cara mereka didik diri mereka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lagi satu benda yang disebutkan oleh orang-orang saleh, kaum ibu jangan marah. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada suami isteri-isteri yang kadang-kadang tajam lidah mereka itu untuk nak didik suami. Kadang-kadang orang lain, orang luar nampak kebaikan kita kan, tapi orang yang kat rumah akan nampak keburukan kita, dan kadang-kadang dia diingatkan kita selalu. Kita tak suka diingatkan tentang keburukan kita, tapi sebenarnya itu mendatangkan kebaikan. Itu mendatangkan kebaikan. La tata'ab bil madh wa la tafrah bil dham. La ilaha illallah. Yang disebutkan tentang Ali Zainul Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari beliau ingin berziarah ke Kaabah ataupun ingin mencium kepada Hajarul Aswad. Jadi bila dia datang, semua orang bagi laluan kepada dia. Pada waktu itu pemimpin Marwan bin Hisham kalau tak silap berada di situ. Diorang masa tu dia orang punya kerajaan kat Basrah, dekat Iraq. Jadi diorang pun datang berada dekat Kaabah pada waktu itu. Dia dengan punya entourage lah. Jadi bila nampak orang bagi laluan kepada cicitnya Rasulullah, Ali Zainal Abidin, semua orang macam tiba-tiba jalan terbuka. Sebab dulu tak ada escort, tak ada apa kan. Sekarang ni adalah escort. Dulu tak ada, jadi tak ada orang bagi laluan. Tapi bila cicitnya Rasulullah jalan, semua orang bukakan jalan. Jadi orang tanya kepada Marwan bin Hisham tu, itu siapa? Jadi dia kata, aku tak tahu, aku tak kenal. Jadi seorang
yang bernama Farazdak memuji kepada cicitnya Rasulullah SAW dengan mengatakan, oh ini cucunya Rasulullah, segala kemuliaan datang daripada rumahnya Rasulullah dan sebagainya, maka Marwan bin Hisham marah kepada orang yang memuji kepada cicitnya Rasulullah ini sehingga dipenjarakan. Bila Ali Zainal Abidin dapat tahu dia dipenjarakan, dia bagi duit kepada Farazdak itu kerana menyusahkan dia lah, sebab dah termasuk dalam penjara. Jadi Farazdak berkata kepada Ali Zainal Abidin, aku puji kepada kamu ni bukan kerana aku nak duit daripada kamu, tapi aku memuji kamu kerana kecintaan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang lain, Ali Zainal Abidin ni keluar daripada rumah, lepas tu ada orang caci maki dia. Ada orang caci maki dia pun dia daripada masjid balik ke rumah. Bila sampai ke rumah, dia kata, kamu ada apa-apa lagi yang nak diperkatakan kepada aku? Kata, khalas, aku dah lakukan apa yang aku dah cakap, apa yang aku cakap. Dia kata, okey, tunggu sekejap. Dia masuk rumah, dikeluarkan 1,000 dirham ataupun 10,000 dirham, dibagikan kepada orang yang mencaci. Dia kata, aku ni caci kau, aku ni marah kepada kamu, bukan puji kamu. Kenapa kamu bagi duit? Dia kata, mungkin sahaja apa yang kamu cakap itu betul. Jadi aku berterima kasih kepada kamu kerana mengingatkan aku tentang keburukan aku, maka aku berikan kamu hadiah kerana mengingatkan aku akan keburukan aku. Sifat-sifat orang-orang salih, subhanallah. Kita punya sifat ego sangat tebal, kena tegur sikit terus berubah mood. Tapi orang-orang salih ni, dia dah didik diri mereka ini dengan menghina diri mereka di hadapan Allah dan menerima penghinaan orang lain terhadap diri mereka, sehingga mereka tak terkesan dengan perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat rendah diri, sifat tawaduk, sifat ikhlas, sifat mampu menerima teguran orang lain, sifat mampu untuk menerima akan kebenaran walaupun ia datang daripada orang yang mungkin kita tak suka, walaupun datang daripada orang-orang yang bermusuhan dengan kita dan sebagainya. Dan moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah, sifat-sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan segala sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya Al-Quranul Karim, sifat-sifat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan pasangan-pasangan kita, dengan anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat. Moga-moga direzekikan dengan sifat-sifat yang mulia, kerana sifat-sifat yang mulia ini merupakan hakikat kekayaan, hakikat kemuliaan. Dengan kita mempunyai daripada sifat-sifat tersebut, ala hadhihi niyyah wa kullin salih wa jami'a akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa tarabat lana fi dinina wa ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahda bil khair wa nufa kull shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر رب بضامك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المدن واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب وصحبه الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, alhamdulillah salah satu daripada jemaah kita baru pulang daripada ibadat haji, Puan Mora. Moga Allah Subhanahu wa taala terima ibadat hajinya, dikurniakan haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dan moga Allah Subhanahu wa taala terima segala ibadah yang dilakukan di sana dan terima daripada ziarahnya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan moga-moga beliau juga akan beristighfar untuk kita setiap daripada kita, kerana Nabi SAW mendoakan secara khusus, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Wahai Allah, ampunkanlah dosa setiap orang yang menunaikan haji dan mereka-mereka yang diistighfarkan oleh orang-orang yang menunaikan haji. Moga-moga kita akan masuk di dalam orang-orang yang diistighfarkan oleh orang-orang yang menunaikan
Kita bahasa orang Malaysia ni, kita ibarat macam kita tengok Jadi orang tengah betul nak selesaikan.